Kalau apa-apa tak faham, kalau saya terputus, tolong angkat tangan. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okay, semua. Kita terus kepada topik Unit 2, Differentiation. Tolong buka sekali dengan awak punya modul. Okay, refer pada modul dah senang. Terus awak dah ada. So, saya cerita go through, awak tengok sendiri lah. Mudah, semudah ada buku. Okay, kita tengok chapter kedua. Muka surat berapa? Okay, kita tengok sini dah buku muka surat berapa tu. Habis pada bab 1, kita masuk differentiation. Okay, differentiation. Differentiation ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil perbezaan. Okay, atau yang kita ambil lah dy per dx. Ini adalah nama dia. Sekarang nama dia dy per dx. Okay, so, kita tengok yang pertama ialah rule. Pertama dia adalah rules of differentiation ataupun hukum dia bagi differentiation. So macam biasa juga dia ada hukum-hukum tertentu. Untuk menyelesaikan satu persamaan macam ni, bagaimanakah kaedah untuk mendapatkan pembezaannya? Kalau diberi persamaan macam ni, berapa? Okay, so itu kita tengoklah. Okay, yang pertama kita tengok basic rule. Kita tengok. Okay, differentiation atau basic rule dia ada 4 kat sini. So yang pertama kita tengok constant rule. Apakah maksud constant? Constant bermaksud pemalar. Okay, pemalar. Ataupun panggil constant rule. Okay, constant rule diberi macam satu persamaan y equal dengan k. Satu persamaan ni. Okay, dan di mana k tersebut adalah pemalar. Jadi pembezaan ataupun differentiation bagi persamaan y sama dengan k ataupun daripada d per dx bagi k adalah kosong. Kenapa? Sebab dalam satu persamaan y sama dengan k tersebut, kita tak ada nampak huruf x kat situ. Itu paling mudah. Bahasa paling mudah ialah kalau satu persamaan tu, kalau macam biasa awak belajar persamaan y sama dengan katakan 3x campur 2. Contoh dia. This is for macam straight line lah. Straight line macam mana ikut ada punya pintasan C dia macam mana, berapa koordinat X dan Y sebagainya. Ataupun persamaan kuadratik. X kuasa 2. Sebentar ada gangguan ada punya ni. Okay, 3x kuasa 2 campur tekan 2x campur 5. Okay, dalam satu ni kemungkinan kalau bila graf positif dia bentuk senyuman. Okay, tengoklah dia punya pengiraan dia. X kat sini ada 2. X1 berapa, Y1 berapa, X1 berapa. Sampai sini ada nampak ada intersection. Lintasan di sini. Tu yang ni kena tengoklah dia punya tu. Kena selesaikan berapakah nilai X. X1 sama dengan berapa, X2 sama dengan berapa. Masukkan Y dapat berapa, Y dapat berapa. Okay, ataupun satu lagi graf yang negatif. Tekan Y sama dengan negatif 2x square plus x tambah 1. Contoh saya pun tak tahu, saya main graf saja. Okay, contoh macam tu lah. Okay, ini adalah persamaan yang mengandungi x di dalam dia. Okay, ada x di dalam dia. Okay, tetapi kalau constant rule ni di mana satu persamaan tu tidak ada x. Contoh, saya ambil contoh macam mana tu? Y sama dengan 4. Y sama dengan 3/2. Y sama dengan pi. Okay, tidak ada x sebenarnya. Bila kita buat differentiation atau pembezaan, dia akan jadi kosong. Okay, dia akan jadi kosong. In other words, dalam kata lain, the differentiation
of a constant is always zero. Pembezaan bagi satu pemalar sentiasa kosong. Okey, ingat maknanya kalau kita nampak dah tu persamaan tu, y sama dengan tu, tidak ada x di dalam dia. Jadi pembezaan. Sebab apa pembezaan? Sebab kat sini kita ada nampak dx kat sini. Kita ada nampak dx kat sini. So, sekarang ni x tak ada. Dia ada. So, kalau tiada, mana kosong? Kalau ada, kalau tekan 4x, 3/2x ataupun pi x, itu lain cerita. Itu kejap lagi cerita. Macam mana nak tahu. Okay. So, yang ni mudah lah. Dan soalan ni memang tak ada lah. Tak ada dia bagi katakan y sama dengan 200,732. So, dapatkan dy per dx. Memang tak ada lah soalan-soalan mudah macam ni. So, dapatkan dy per dx. So, dy per dx ni sama dengan kosong. Okay, itu simple saja. Letaklah juta ke apa ke, tapi bila kita differentiatekan dia, always zero. Okay, always zero. Okay. Tengok example 2.1.1a. Find dy per dx for each of the following. Okay, cari. So sekarang ni ada x kat sini. Okay, x tiada x. So automatik sini sama dengan dy per dx sama dengan kosong. Sebab 3 ni adalah constant. So kosong. Okay, yang ni y sama dengan setengah. So dy per dx per setengah. So dy sama dengan kosong. Okay, ni soalan ni memang tak ada. Walaupun ada set 3 punca kuasa 2 bagi 3. Dy dx tetap kosong. Sampai nilai constant. So yang keempat, y sama dengan pi. So d per dx bagi pi adalah kosong. Simple Bila ada soalan macam ni. Okay, kita masuk hukum yang kedua, iaitu power rule. Dalam index, dalam log pun ada power rule, differentiation pun ada power rule. Okay. Sekarang ni barulah ada unsur x di dalam satu persamaan tersebut. Okay, contoh sini y sama dengan a ni any nilai. A tu boleh kosong tak boleh lah. 1 hingga 9. Okey, letaklah sampai 1 hingga apa-apa nombor lah. Ataupun negatif ke, negatif 1 sampai negatif berapa-berapa. Ataupun nombor pecahan 2/3, negatif 2/3, 5/9, ni number. Ataupun boleh letak dari pi ni adalah 22/7 kan. Okay, dan 3 pun semua. Tak kisah. A tu any number. Okay. Any number bulat ke, nombor bercampur ke, pecahan wajar ke, pecahan tak wajar, itu adalah nilai A. X, okay, persamaan Y dan juga X. Y sama dengan X dan sebagainya. N ialah kuasa bagi X tersebut. Dan kuasa ni pun sama sifat macam A, any number. Positif, negatif, pecahan, okay, apa-apa saja. Okay. Okay. Yeah. So A, X, A ini sekarang ni kita baru masuk di mana persamaan tersebut ada nilai A, ada nilai X yang fix dan nilai N, kuasa bagi X tersebut. Okay, faham kan N adalah kuasa bagi persamaan X tersebut. Jadi, untuk mendapatkan differentiation ataupun pembezaan bagi persamaan Y sama dengan AX kuasa N, AX kuasa N, cara dia ialah kita ambil nilai N tersebut, kita darabkan dengan A yang bahagian hadapan. Okay. Maknanya asalnya A, X, N. N ni kita diletakkan di bahagian hadapan. Kita darabkan dia. Okay. So darabkan dengan N.
Okay. Dan N yang kuasa bagi X ni, kita tolakkan 1. Tak kira. Contoh, atas dia tu tak boleh N sama dengan kosong lah. Okay, contoh dia N sama dengan 4. 4 tolak 1 tinggal 3. N contohnya 1. 1 tolak 1 dapat kosong. Itu cerita lain lagi. Okay. 1 tolak 1 dapat kosong. Okay. Dan ingat tahu kan, kalau macam apa-apa nombor yang berkuasa kosong adalah sama dengan 1. Ingat lagi tak cerita kes meja? Okay, meja kan. Kalau kuasa kosong pun sama dengan 1. Any number, apa-apa kuasa kosong adalah sama dengan 1. So nanti kita akan jumpa di mana N sama dengan 1. 1 tak 1 kosong. Jadi X ni jadi apa? Okay. Boleh So, tak kisahlah. Sekarang ni ambil nilai N ni kalikan dengan nilai A di depan. Kalau A tu sama dengan 1 kali 1 lah. Macam mana katakan A ni sama dengan 1? Bila awak dapat, terus macam ni. Y sama dengan X kuasa 3. Okay. X kuasa 3 contoh. So, kalau anda dapat dy dx, awak list down dulu dia punya information. Berapakah nilai A? A kat sini adalah sama dengan berapa? Bukan kosong. Sebab kosong kali dengan X dapat kosong. So, depan ni adalah 1. Biasanya 1 kita tak tulis. Kuasa 1 tak tulis. Darab 1 pun tak tulis kadang-kadang. Campur 1 tulis. So, kat depan ni adalah nombor 1 di depan. Okay. 1 kali X dapat X lah. Jarang kita tulis persamaan Y sama dengan 1X tambah 3. Okay. Kita tak tulis macam ni. Kita just tulis Y sama dengan X tambah 3. Dan boleh juga kita tulis Y sama negatif 1X tambah 3. Jadi kita tulis Y sama dengan negatif X tambah 3. So, depannya adalah nombor 1. So, kat sini, okay, A sama dengan 1. Berapakah nilai N? N sama dengan 3. Okay. So, dy per dx dia berapa? Okay. N letak di hadapan 3 kalikan dengan A sama dengan 1 kalikan dengan X yang dah ada. Kuasa 3 ni kita kena tolakkan dengan 1. Apa yang kita dapat? 3X kuasa 2. So ini ada, kalau diberi Y sama dengan X kuasa 3, jadi dy per dx dia adalah 3X kuasa 2. Ini adalah jawapan ni lah. Okay, kita tengok example 211b. Carikan find dy dx for each of the following. Look at the first. Okay. Y sama dengan 5x. Okay. First kita tengoklah adakah ini constant rule ataupun power rule. Oh, ini adalah power rule. Siapa ada x di dalam persamaan ini. Y sama dengan 5x. Jadi kita gunakan formula paling pertama sekali ialah awak list downkan information dia. Apa yang kita dapat sini? A sama dengan 5. N sama dengan berapa? Alamak, N sama dengan berapa? Ada huruf X kat situ. Okay. Dan saya cakap kalau kuasa, didarab semua tidak tulis nombor 1. So kat sini N dia sama dengan 1. Okay. Dan kita masukkan dalam formula. Formula ni lah tadi tu. Okay. Kalau dy dx ni. So kita letakkan N tadi dikalikan dengan huruf A. So N tadi adalah 1. Kalikan huruf A dapat berapa? 5. Dan X kemudian okay, N tadi adalah 1 kali dengan 5. Kemudian
ada X kat sini, asal kuasa dia adalah 1. Dan ditolakkan dengan 1. Ini adalah formula. Ini adalah formula. 1 tolak 1. So, kita dapat 5X kuasa kosong. Dan saya bagi tahu apa-apa sahaja yang berkuasa kosong adalah sama dengan 1. So 5 kali 1 dapat 5. Okey. Boleh. Kita tengok contoh yang ni. Yang kedua, yang ni contoh pun saya ada tunjuk dah sama macam ni. So kita tarik equation A sama dengan berapa? N sama dengan berapa? Okey. Kemudian masukkan nilai N tadi kali dengan A. Okey. Kemudian kuasa tadi tolakkan dengan 1. So dapatlah 15X kuasa 2. Okey. Okey. Kita sikit masuk yang ni. Okey. Kalau ada pecahan, okey. Untuk soalan differentiation, integration, kalau ada pecahan, kita jadikan di dalam satu baris. Maksudnya apa? Saya nak kalau boleh yang benda yang berada di bawah ni naikkan ke atas. Bawah ni naik ke atas. Okey. Kalau 1/x, ingat kita yang saya cakap tadi. X kuasa negatif 1 ni, seolah-olah negatif ni tertarik ke atas. Nampak tak? Kita nak buat meta, saya kemudian. Okay. Seolah-olah kita tarik dia tu tambah 1x. Okey, itu 1. Mana kita nak transform dia, kita tarik ke atas macam ni lah. Okey. Sama juga. Tekan 1/x kuasa 2. 1/x kuasa 2. Mana kalau kita naik atas, dia akan jadi x kuasa negatif 2. Bukan 2/x. 2/x tu lain. Kalau 2/x, ini adalah sama dengan 2x kuasa negatif 1. Ini adalah 2/x. Boleh. Saya nak tanya dulu. Siapa yang tak faham angkat tangan? Siapa yang tak faham angkat tangan? Siapa yang faham angkat tangan? Okey. Muhammad Hakim nak tanya ke? Muhammad Hakim nak tanya ke? Cuba Muhammad Hakim, angkat mic. Tak faham dah. Tak faham yang mana? Tanya dulu tu. Yang mana yang tak faham? Muhammad Hakim, onkan mic. Bagi jelas sikit soalan, saya tak faham. Yang mana? Apa yang orang tak faham? Okey. Muhammad Hakim nak cerita? Hello, Muhammad Hakim. Silakan, nak tanya apa-apa, tanya. Okey. Bagi jelas sekarang, sebab apa nanti makin belakang lagi susah. Baik tanya sekarang. Okey. Kuas sikit cakap. Tak faham tak ambil masa sikit. Tak faham, tanya sekarang. Jelaskan bagi mana yang tak faham tu. Jangan ke belakang lagi, dia lagi complicated tau. Okey, siapa yang pandai ambil dia tahulah macam mana. Dia agak complicated. Saya tak faham. Ya, Nadia. Bagi jelas sikit semula lagi. Nadia. Sir, macam mana boleh negatif 1, sir? Dia kata 1 pasal dia berada di bawah. 1/x. Contoh dia tu, kalau kita nak jadikan dia dalam satu line, dalam satu baris, kita jadikan dia negatif 1. Kalau awak perasan balik, kalau kita buat masa tajuk indeks, dia jadi macam tu kan. Okay. Kalau 1/x kuasa 2, kita nak jadikan dia satu line, kita jadi dia x kuasa negatif 2. Nanti awak akan jumpa lagi, okay, macam mana pula kalau 1/x
punca kuasa X ni dapat berapa? Okay, ingat kalau punca kuasa ni adalah sama dengan 1/2. Kalau di sebelah sini 1/2. Gangguan dah saya punya ni. Okay, kalau macam ni, kalau kita divide dx atau kita jadikan sebaris dulu, belum divide dx lagi, ini baru kita jadi tuliskan dalam bentuk dalam satu baris. Ini tidak ada per macam ni, dia akan jadi berapa? X kuasa negatif 1/2. Ini belum didifferentiatekan lagi. Okay. Berlainan dengan punca kuasa X. Dia akan sama dengan jadi berapa? X sama dengan kuasa 1/2. Okay. Boleh nanti awak akan jumpa 3 macam ni. Dapat berapa? So ini adalah sama dengan 3x kuasa negatif 1/2. Besar jadi macam ni. Ke kuasa negatif 1/2. Okay. Tak apa, slow. Tu cakap saya tanya, kalau yang pecahan ni awak boleh terima, okey. Berlainan dengan negatif 4 ni, dia memang macam ni. Tengok dia punya negatif kuasa kat mana. Kalau negatif kuasa bagi X, dia maknanya X tu asal dia berada di bahagian bawah. 1 per berapa. Okay, kalau macam 2 ni, 4X kuasa 2 ni, memang originally dia berada ke atas. Katakan awak jumpa X kuasa negatif 6. Ini adalah sama dengan, belum differentiate lagi. Ini baru sama dengan, dia punya sifat dia adalah 1 per X kuasa 6. Okay. Saya conteng dulu benda ni semua. Okay. Nanti awak akan jumpa lagi kita kata X kuasa negatif 3/2. Ni macam mana pula? 3/2. Dia kuasa 2, punca kuasa 3 nanti dia jadi 1 per punca kuasa 3 tu X macam 2 macam ni. Okey, tak apa. Yang ni kita tak jumpa, kita biarkan dulu. Jadi awak faham dulu yang lain-lain dulu. Ini sama dengan ni lah. Sama dengan indeks. Buka balik tajuk indeks. Okey. Baru faham. Okey, ada apa nak tanya lagi? Angkat tangan, silakan. On-cam mic dan terus bertanya. Sebelum saya terus ke bawah-bawah lagi. Bila dah sampai topik 3, topik belakang tu nak ulang balik susah. Jadi sekarang ni bagi clear dulu yang mana kalau ada jumpa pecahan, yang mana ada jumpa macam punca kuasa ni, macam mana cara nak tukarkan dia ke dalam bentuk macam single line punya ni lah, expression. Tidak ada nombor pecahan. Itu penting lah. Sebab apa kalau awak tak jelas yang ni, sampai ni kita akan banyak jumpa lagi benda-benda macam ni kat belakang. So, ada nak bertanya, silakan angkat tangan dan on-cam mic dan boleh bertanya. Okey, silakan. Ada tak nak bertanya? Ada tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, semua faham dengan jelas apa yang ni. Kalau tak faham, cuba boleh tengok balik video ni nanti. Okey, kita tengok soalan example ni. Sekejap salah ada gangguan macam ni. Internet tak boleh elok dekat sini. Jadi device saya gunakan ni tak boleh nak. Okey, tengok Y sama dengan 1 per X. Saya cakap benda macam ni kita kena tukarkan kepada bentuk macam single line macam ni sebelah ni. So 1 per X adalah sama dengan X kuasa negatif 1. Kalau 1 per X kuasa 4, so sini pun jadi negatif 4. Okey. Kalau sini normally lah bawah ni mesti kuasa dia positif. Okay. Susah kita nak jumpa nanti X kuasa negatif 1 balik lagi. Makin ke bawah jadi.
Ini opposite jadi X balik lah. X kuasa 1. Okay. Ini mana 1 per X, 1 per X. So, dia jadi X balik lah. Jarang orang tulis kuasa negatif kat bawah macam ni. Okay. Dia akan jadi 1 kuasa yang positif sahaja. Okay. Asal satu. Okay. Kita dapat tulis macam ni. Okay. Barulah kita masukkan. Baru kita tahu berapakah nilai A sama dengan berapa? A sama dengan 1. N sama dengan negatif 1. So, masukkan nilai N sama dengan negatif 1. A sama dengan 1. Kemudian ada X. N adalah negatif 1 tolak 1. Negatif 1 kali 1, negatif 1 kali X. Negatif 1 kali 1 kali X adalah negatif X. Negatif 1 kali negatif 1 tolak 1. Hutang 1, hutang lagi 1. So, ada hutang ada 2. So, ini adalah jawapan dia. Atau, boleh juga ditulis sebagai negatif 1 per X kuasa 2. Okay. So, asalnya 1 per X persamaan. Kalau kita differentiate dia, kita akan dapat negatif X per negatif X kuasa negatif 2. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk macam ni. 1 per X kuasa 2. Negatif Boleh? Boleh terima lagi tak? Okay, sesuai. Okay. Tengok yang keempat. Okay, dapatkan information dulu. A sama dengan berapa? Negatif 4. Manakala N sama dengan 2. Masukkan nilai A, N dahulu. N adalah 2. A adalah negatif 4. Kemudian ada X. N adalah 2 tolak 1. 2 kali negatif 4 kali X adalah negatif 8. X, 2 tolak 1 adalah 1. So, ini jawapan dia lah. Ini tak ada lah. Ini tak ada, tak payah tulis kan. Dapat X saja. So, tak payahlah kita nak buat negatif 8 per, tak ada. So, X bersama dengan nombor positif. Bila X bersama nombor positif, dia automatik berada ke atas. Bila X tu kuasa negatif, dia letak kat bawah. So, jawapan yang ni dengan ni saya terima kedua-duanya. Yang risau lah. Tak payah katakan automatik nak tentu bawah. Yang ni pun saya terima, ini pun saya terima. Okay, boleh? Okay, 2 per X. Kita boleh tulis mula sama dengan 2 X kuasa negatif 1. Kuasa X bawah ni kuasa 1. So, dia naik atas, dia akan jadi 2X kuasa negatif 1. Okay, ni tulis balik lah. Okay, berapakah nilai N? N sama dengan negatif 1. Manakala A sama dengan 2. So, N adalah negatif 1 kali dengan A kali dengan X kalikan dengan N tolak 1. So, kat sini kita ada negatif 2X kuasa negatif 2. Boleh juga ditulis, boleh juga ditulis sebagai negatif 2 per X kuasa 2. Okay, negatif 2 per X. So, jawapan bagi yang ni saya terima, yang ni pun saya terima. Boleh? Okay, tengok yang kedua. Soalan yang keempat. Y sama dengan 1 per 5 X kuasa 3. Dia cakap, kita jadikan X tu berada ke atas, single line. Kenapa ada 1 per 5 lagi? 1 per 5 ni adalah A. X tu sendiri yang kita nak naikkan ke atas. Okay, kalau ada kat sini 2 per 9, biarkan 2 per 9 ni. Tapi X tu sendiri yang kita naikkan ke atas. Okay, sebab kita nak kira senang. Kalau bawah ni susah pula jadi berapa nak negatif 3 ke negatif 3. So, sini X adalah sama dengan
negatif 3. Okey. So tulislah balik 1/5 X kuasa negatif 3. Dan kita dapatkan berapakah nilai N? N adalah negatif 3. Manakala A adalah 1/5. Okey. So masukkan nilai N. N adalah negatif 3. Kalikan dengan A 1/5 kali dengan X. N adalah negatif 3 tolak 1. Okay. Ambil balik nilai N negatif 3 kali A 1/5 kali dengan X. Untuk N adalah negatif 3 tolak 1. So di sini kita dapat negatif 3/5 X negatif 3 tolak 1, hutang 3 hutang 1 jadi tolak 4 kat sini. Okey, negatif 3/5. Okey, negatif 3/5. Juga boleh ditulis, kata juga tu, maknanya awak boleh bagi dua jawapan. Berapa? Negatif 3/5, kita letak bawah. X sama dengan 4. Okey, tak tengah-tengah sikit. Boleh ditulis juga macam ni. So, kalau dalam test ke apa, saya terima jawapan ini, saya terima juga jawapan ini. Okey. Boleh tak? Siapa yang tak faham, angkat tangan. Siapa yang tak faham, angkat tangan. Silakan. Angkat tangan kalau yang tak faham. Tak faham dan tanya. Jangan sampai saya terlajak lagi ke belakang. Ada tak yang Faham, akan? sir. Faham. Faham, sir. Alhamdulillah. Faham. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih. Kita teruskan lagi. Dengan yang ketiga, dipanggil composite rule. Composite rule ni dah ada kaitan ya, yang kat belakang-belakang ada panggil chain rule sebagainya. Tapi yang ni ada macam permulaan yang nampak susah sikit lah. Yang belakang tu adalah chain rule, quotient rule dan sebagainya. Dan ada certain formula yang perlu hafal dalam kepala. InsyaAllah nanti awak akan hafal formula untuk differentiation. Okay, composite rule. Jika satu persamaan Y, lepas tu ada A, ada kurungan, dalam tu ada satu persamaan mini lagi. Bagi X kuasa N, maka untuk, dan N tu adalah constant permalah. Jadi, untuk dapatkan pembezaan dia ni, kita tengok sini macam pening, ada banyak curly bracket kat sini. So N, jadi kuasa yang atas tu, kali dengan A, dan kekalkan bacaan di persamaan di dalam kurungan ni, N tolak 1 dan didarabkan dengan pembezaan apa yang dalam kurungan. Kalau U kat sini dipanggil U prime. Ni nak panggil dia ialah U prime. Okey, U prime Okey. Macam pandang lah. Okey, dah start dia punya, masuk dia punya agak panjang ni. Okey, so sekarang ni kita tengok contoh macam ni. Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak 7X. Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak 7X kuasa 6. Ikutkan logik, okay, untuk settlekan ni ialah awak kena dapatkan berapakah final bacaan. Ini adalah sama dengan berapa tau? 3X kuasa 2 tolak 7X. Awak kena kalikan dengan 3X kuasa 2 7X. Kalikan 3X kuasa 2 tolak 7X. Dan benda ni berlarutan sampai 6 kali. 1, 2, 3, sampailah 3X kuasa 2 tolak 7X kuasa, ada 6 kali benda ni. So awak kena darab lah 3X kuasa 2 kali ni, kali ni, kali ni, kali ni. Dan benda tu agak panjang betul. Tak mudah, kita kalikan kedua-dua dahulu. Lepas tu ini 2 kali dengan ni, ini kali dengan ni, buat macam apa ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak kalikan dulu dapat berapa, kalikan ni dapat berapa, kali ni dapat berapa. Lepas tu kalikan yang ni dapat berapa,
hasil dia nanti awak kalikan ni dapat berapa. Ikutkan macam tu. Okey, dah kuasa 6. Tapi dengan menggunakan formula ni, tak payah kali. Kita boleh letak sini kuasa 19 pun boleh kali lagi. Tak ada masalah. Okey, dia pada mudah. Okey. Jadi, daripada sini, kita kena pasti dahulu. Tadi, kalau macam y sama dengan 3x, kita kena dapatkan ni, n berapa dan juga a. Tapi kat sini, kalau untuk yang ni, kita tambah lagi 2 lagi. Kita nak kena dapatkan u berapa dan u prime sama dengan berapa. 2 lagi. Di samping, kita kena dapatkan berapakah nilai n, berapakah nilai a. Okay. So, tengok balik persamaan ni. Tengok A kat mana. A tu berada dekat dalam bahagian hadapan. Di luar pada curly bracket. Dalam persamaan ni memang tak adalah curly bracket. Tapi kita anggapkan berada di luar sekali. So kat luar sekali kita dapati bahawa kat sini tidak ada apa-apa nombor. Dan ini adalah sama dengan 1. Kalau ada nombor ditulislah negatif 1, negatif 2. Contoh Contoh saya ambil benda yang sama. Tunting kat sini pula. Negatif 2. 3x kuasa 2 tolak 7x kuasa 6. So A dia kat sini, A dia adalah negatif 2. Tapi dalam contoh example 211C ni, tidak ada nombor di luar bracket. Jadi, assume bahawa A adalah sama dengan 1. Okay, A sama dengan 1. Kemudian kita cari berapakah nilai N. N adalah kuasa lah. Ingat N adalah kuasa. So kat sini adalah 6 kat sini. So sini N adalah 6. Kemudian apa lagi? Kita perlukan apakah nilai UX. UX adalah apa yang dalam kurungan ni. So UX dia sama dengan sunting pula Bang semua Tekan lagi. A sama dengan berapa tadi? A sama dengan 1. N sama dengan 6. Kemudian UX. UX adalah sama dengan berapa? 3x kuasa 2 tolak 7x. Kita dapat information yang ketiga. Dan kita cari information yang keempat ialah berapakah U prime X. Maknanya apa maksud U prime? U prime ialah kita bezakan persamaan UX. Bezakan persamaan UX. So dapat berapa ni? Okay. Jadi nak tulis balik ke A berapa, N berapa, tak payah. Kita kalikan 2 kali 3, 6. X. 2 tolak 1, 1. So, jadi 6X kuasa 1. So, 6X kuasa 1 dapat 6X lah kan? Okay. Okay, yang ni pula negatif 7. X dia sama dengan 1. 1 kali negatif 7, negatif 7. Negatif 7, X. 1 tolak 1 sama dengan 0. So, 7X negatif 7 kalikan dengan 1, so dapat negatif 7. Okey. Boleh Boleh tak ni? Boleh angkat tangan. Kalau boleh angkat tangan.